Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni cikgu nak ajar kamu bab 5, iaitu berkaitan dengan kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey. So sebelum kita masuk topik tu, kita nak tahulah masalah bab ini. Okey, ahli astronomi menggunakan teleskop untuk memastikan permukaan suatu planet. Permukaan planet yang jauh kelihatan diperbesarkan dengan menggunakan teleskop. Akan tetapi imej yang dihasilkan adalah songsang dengan objek asal. Pantulan diaplikasikan untuk mendapat gambaran yang sebenar. So kita tengok yang seterusnya lagi. Johannes Kepler merupakan seorang ahli matematik dan astronomi Jerman yang telah membuat dokumentasi tentang kajian tesselasi. Pada tahun 1619, beliau menggunakan konsep tesselasi untuk meneroka serta menjelaskan struktur emping salji. So jadi inilah. So jadi kita tengok pula untuk di Malaysia ya. So yang ini adalah jambatan angkat Terengganu yang terletak di Kuala Terengganu, merupakan suatu macu tanda baharu bagi negeri Terengganu pada tahun 2019. Jambatan angkat ini merupakan jambatan angkat yang terpanjang di dunia dengan panjang 638 meter, menghubungkan Kuala Terengganu dan Kuala Nerus di muara Sungai Terengganu. Keistimewaan jambatan ini ialah boleh diangkat pada bahagian tengah untuk memudahkan laluan kapal-kapal besar di bawahnya. Perhatikan struktur jambatan ini, manakah kongruen. So jadi ini kamu tengoklah dia punya struktur ya, jabatan. So jadi kita tengok pula kongruen kongruenan. Bagaimanakah membezakan antara bentuk kongruen dengan bukan kongruen. So perhatikan setiap raja di bawah. Apakah ulasan anda tentang saiz dan bentuk bagi pasangan objek yang ditunjukkan? So di sini ada dua keping jubin yang dipamerkan. Kemudian ini adalah menara berkembar Petronas. Kemudian ada tayar depan dan tayar belakang sebuah kereta. Pasangan objek dalam setiap raja mempunyai saiz dan bentuk yang sama. Walaupun kedudukan atau susunannya berlainan, pasangan objek tersebut dikatakan kongruen. So jadi dia macam copy paste lah muka dia punya objek ya. Ini macam ni kan. Ini kongruen. Ini tayar depan dengan tayar belakang. So jadi kalau kita tengok sini, ini kongruen. Objek ni dengan ni adalah sama. Dengan ni sama, kongruen. So jadi kita tengok sini, tengok contoh ni. So dia kata kat sini, kongruenan mempunyai ukuran yang sama panjang, sisi sepadan dan sudut sepadan. So kalau kamu tengok sini, panjang AB sama dengan panjang RQ. Walaupun dia dah bentuk dia dalam bentuk kita terbenegak, tapi panjang AB sama dengan panjang RQ. Kemudian sudut dia. Kita tengok sisi dulu lah, panjang sisi. BC, panjang BC sama dengan panjang PQP atau PQ lah. Kemudian panjang CD sama dengan PS. So PS ni sama dengan panjang ni, sama panjang yang sini. So cikgu nak ulang balik semula. Panjang AB sama panjang dengan dekat RQ. Panjang AB sama dengan panjang dekat RQ. Kemudian panjang BC, BC ni BC sama dengan panjang dekat QP. Kemudian CD ni CD sama dengan PS. Dan AD sama dengan panjang RS. Kemudian kita nak sudut juga BAD. Sudut BAD ni sama dengan sudut QRS. BAD sini. BAD kat sini
Okey, BAD sini. So jadi ini QRS. Okey, kalau kita nak semua sudut ni adalah sama. Ni pun sama. Yang ini sudut dia sama sudut sini. Yang ini sudut dia adalah sama dengan sini. Okey, so jadi semua sepadan. Okey, itu dinamakan sebagai kongruenan. Okey, kongruenan mesti ada panjang sisi dengan sudut dia adalah sepadan. Okey, kita tengok contoh satu. Tentukan sama ada setiap pasangan berikut adalah kongruen. Okey, so jadi kalau kamu tengok, okey, yang ni 5 cm. Okey, 5 cm, so 5 cm. Ni 12, ini 12. Ni C, sudut ni 12, 22, ni 12. So jadi ni pun samalah. So jadi A adalah kongruenan. Okey. Kemudian okey, sekarang ni BC ni kita tak tahu kan. So jadi kita gunakan teorem Pythagoras. Okey, 5 kuasa 2 campur dengan 12 kuasa 2, so kita akan dapat 13. Okey, so jadi semua ukuran sisi padan dan sudut adalah sama. So jadi dia adalah kongruen lah. Okey. Okey, kemudian kita tengok untuk B pula. Okey, B. Okey, so ni 10. Okey, ni 10. Kemudian ni 8. AB 8. Okey, 8. Okey, so adakah sini 8? Okey, nanti kita check. Okey, so ni 4. Tak apa, nanti kita check dulu. Okey, kemudian ini FE. FE adalah 3. Okey, so ni 3, sini pun 3 lah, sebab dia kata sini panjang ni dengan panjang ni adalah sama. So baki sini adalah 7 lah. ED sama dengan 7. Okey, so jadi 7 dengan 4 ni tak sama. Okey, tak sama. Okey, so jadi yang ni 3. Yang ni 3. Okey, so ni 3. Okey, sama. Cuma yang ini TS. So bila dah sini ni pun kena, dia kata sini 3, so ni pun 3. Tapi tak cukup, ni 4 ni 7. So jadi B ni bukan kongruen. Okey. B maka kedua tu bukan kongruen lah, sebab panjang dia tak sama. Okey, kemudian kita tengok soalan C pula. Okey, soalan C. Okey, ni 9. Kemudian sudut 83, so ni 83. Okey, ini 7, ni pun 7. Okey, ni 8, sini pun 8. Kita cek pula sudut dia pula. Okey, so jadi sini 90, sini 90. Okey, ni kita tak tahu dia 90 ke tak. Okey, so jadi semua panjang dia sama kan. Okey, so panjang dia sama. Kemudian yang S ni okey, ni adalah 90. So maksudnya sini juga adalah 90. So jadi ini pun 97. So jadi C ni adalah kongruen. Okey, C adalah kongruen. Okey, C adalah kongruen. Okey, kemudian kita tengok D pula. Okey, soalan D. Okey, so ni 70. Ni 8, ni 8. Okey, sini 8. Okey, so jadi kalau ni dah 70, sini pun 70 lah. 70, so baki yang kat sini 180. Tolak 70, tolak 70. So kita akan dapat 40 darjah. Sini 40 darjah. Okey, so jadi kalau kita tengok sini 8 juga. Tapi sudut dia tak sama. Ni 40, ini 50. So jadi D ni bukan kongruen lah. Okey, bukan kongruen. Okey, so jadi ni bukan kongruen. Okey, so jadi sekarang kita nak tengok 5.1A sebagai kerja rumah. Okey, kita tengok satu soalan dulu lah. Okey. Okey, so jadi dia tentukan ada kongruen atau tidak. So jadi sini adalah 15. Okey, so ni pun 15. Okey, sama. Okey, ni kata 8, so ni 8. Okey, kemudian kita tengok ni 10, ni sampai sini 10. So jadi 15 tolak 10, sini 5.
Okey, so sini pun 5, sini pun 5, sama. Okey, lepas tu ini dia kata sini adalah 7, atas adalah 8. Okey, dan ini adalah 1 cm. So baki dia sini 7. So betul lah. Okey, 8 adalah kongruent. Okey, untuk B pula. Okey, so ni 120. Okey, sini adalah 102. Okey, sorry. Ni 15. Oh, dia 15. Lepas tu yang ini, okey, kita cari ni. Adakah dia ni 30? Okey, so jadi ini 180 tolak 120 tolak 25. Okey, 180 tolak 120 tolakkan dengan 25. So kita dapat 35. Okey, so jadi 35. Okey, tapi kat sini 30 darjah. Okey, so jadi B ni bukan kongruent lah. Okey, lepas tu kita tengok C pula. Okey, C. Okey, ni 30, ini 30. 20, 20. Yang ni 13, ini 13. Okey, ni 113. Okey, ni 67. Okey, kita cek sini. Sini adakah dia 67? So kita tolak 180 tolak 113. Ni tolakkanlah. 180 tolakkan dengan 113. So dapat 67. So dapat sini 67. So jadi betul lah, sama. Okey. So jadi C ni adalah kongruent lah. Okey, so jadi ini adalah kongruent. Okey, lepas tu yang ini pula. Okey, kita tengok pun dah nampak tadi. Okey, ni 6, ini 6. Cuma ni 8, ni 6. So jadi ni bukan kongruent. Okey, sebab panjang sisi dia tak sama. Kemudian untuk soalan yang terakhir, nombor 2. Tentukan pasangan kongruent dalam rajah di bawah. Okey, A bersamaan dengan F lah. Okey, ni 2 kan, 2 baris. Okey, A sama dengan F. Okey, kemudian C sama dengan okey, C tak ada. Okey, kita tengok E pula. E sama dengan B. Dan itu je lah yang ada. Okey, itu saja. Okey, so itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.